kita, umur kita sudah tertakluk dah, ada dah dalam kekuasaan Allah. Bila kehendak Allah tadi nak terjadinya, dia ada qabdah, genggam. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Kita tak tahu tuan-tuan. Saya jumpa kawan saya baru ni, umur 35. Boleh cancel. Allah Akbar. Nak cerita je tahu dia boleh dapat penyakit tu. Dia bakapan tu tapi tidak muda lagi lah. Nak cerita bahawa qabdah, genggam. Pada kita tak sebab kita sebut bertakluk kita sungguh-sungguh, bergantung kita sungguh-sungguh kepada Allah dengan membuka pintu hati kita melihat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu zaman dululah sebelum PKP, sejadah betul bau. Hari ni pun sejadah tuan-tuan. Tak tahu kita ni. Betul. Sembahyang hari ni tutup tuan-tuan. Betul. Saya duduk berhadapan simbolik tutup masjid. Sebenarnya Allah nak tutup mulut kita daripada berkata benda-benda yang lara. Itu memandang secara positif tuan-tuan. Betul. Allah hati benda makhluk kecil pun tak nampak ni. Allah Ta'ala. Tapi kita melihat ia segalanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat dengan mata hati Allah Ta'ala. Itu keadaan dia. Dan kata mereka itu yang dapat dengan dia, mereka itu sebut musannif bahawa yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan. Dia itu isyarat kepada ta'alluqnya suluhi qadim. Yang nak mengadakan tiap-tiap mungkin, mengadamkan tiap-tiap mungkin tadi, ia berada pada ta'alluq. Saya sebut dah, ta'alluq ni fungsi kepada sifat. Fungsi kepada sifat, bukan ta'alluq, fungsi sifat. Maksudnya ada hubung kait, ada networking, ada jalinan. Macam kita sebutlah, gajah tu besar. Sifat gajah tu besar. Jadi besar tu ada fungsi kepada besar tadi. Jadi fungsi kepada besar gajah tadi itu disebut ta'alluq. Jadi mesti kena padankan fungsi sifat gajah besar tadi. Dia kena tarik palak, bukan panjat pokok. Itu disesuai padankan. Seperti mana kita sebut ni, dalam bab kudrahnya Allah mengadakan tiap-tiap mungkin, mengadamkan tiap-tiap mungkin tadi sebut oleh sebahagian ulamanya, tandanya kepada ta'alluq suluhi qadim. Sudah ada dah. Ada belaka dah tuan-tuan. Sebab tu dia wafqil iradah dengan kehendak, dengan muafakat kehendak Allah. Kehendak Allah suluhi qadim. Apa berlaku di hadapan kita tak tahu. Sebab tu kita sungguh-sungguh kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menggambarkan kekuasaan Allah. Besar mana tak tahu, luas macam mana tak tahu. Wallahu a'lam. Sebagai contoh. Lepas tu kita sungguh-sungguh, bila kita sebut baca kita akidah, kita nampak Allah begini rupanya. Luas mana tak tahu, besar mana tak tahu. Kita boleh nampak kita ni dah, tapi kita tak nampak betapa. Tapi kuasanya, berkuasa Allah kita nampak zahir, kewujudan tadi. Tapi besar mana, luas macam mana, wallahu a'lam. Faham tak? Dan iaitu patutnya pada azali. Itu maksud kepada suluhi qadim. Dan iaitu patutnya pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan, bukan isyarat kepada ta'alluqnya tanjizi hadis. Di satu pendapat disebut suluhi qadim dan bukan syarat dia. Ta'alluq tadi bukan kepada tanjizi hadis. Apa maksud tanjizi hadis? Dan iaitu mengadamkan dan mengadakan dan mengadamkan dengan fi'il. Ada fi'il, ada perbuatan. Ada perbuatan, ada sesuatu tingkah laku, aktiviti, tindakan, atau sebut fi'il, yakni dengan menunaikan bagi jadinya, terlaksana, tertunai bagi jadinya mungkin tadi, dan mengadamkannya, mengadamkan mungkin tadi, meniadakan mungkin tadi. Semua berada dalam kudrahnya Allah. Kerana bahawasanya yang bersega faham daripada ta'bir dengan dapat mengadakan tiap-tiap mungkin itu, iaitu ta'alluq suluhi jua. Maka kita boleh faham secara kasar, langsungnya bahawa daripada sana bahawa yang mengadakan tiap-tiap mungkin itu adalah ta'alluq suluhi.
maka patut sejak daripada azali. Kita ni bagaimana bentuknya? Suluhi qadim. Ada dah. Qalu bala syahidna. La su'ala ayat 72. Bila mana manusia itu mengaku di hadapan Allah, qalu bala syahidna, engkaulah Tuhan kami. Batu Al-Imam Ghazali sebut bahawa hati manusia sudah sujud lama dah kepada Allah, dan hati ini tidak akan terangkat sehingga bertemu kepada yaumul qiyamah. Tapi sebab apa hati manusia dia terangkat? Sebab manusia yang mengangkat hati tadi berpaling daripada Allah. Itu masuk kalam qalu bala syahidna. Al-Imam Ghazali sebut hati ini sujud, sudah lama dah sujud, lama dah azali. Bila? Dan alam roh belum kita dijadikan suluhi qadim. Hati manusia, hati makhluk lah. Tapi hati ini kenapa tak angkat, berpaling daripada ketentuan, berpaling daripada kekuasaan Allah? Betul? Sebab apa? Manusia yang melakukan, manusia angkat. Patut tuan-tuan tengok, walaupun dalam Muslim dia budak, dia baik. Betul? Ada yang baik. Tengok budak-budak Cina, India sebagai contoh, baik dia. Baiklah, dia patut. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, jiran saya Cina kan, hantar anak sebelah rumah saya lah, isteri saya jadi, anak dia boleh letak tangan di telinga azan. Kita Allah Alam nak cerita bagaimana hati dia sudah sentiasa sujud dah. Apa yang angkat? Siapa yang angkat? Manusia. Apa yang ubah? Manusia yang ubah. Ada manusia yang memiliki kehidupan dia. Hati manusia. Sebab tu kita sebut manusia ni memang ada hati kecil dia ada baik hati dia. Ada, mesti ada. Cuma banyak mana, gelap banyak mana, bercahaya banyak mana, itu sebenarnya. Lepas kita sebutnya kena sentiasa bercahaya lah. Pada cahaya-cahaya dalam pembahasan ilmu tasawuf disebut iman dengan yakin. Itu maksud cahaya sebut bahasan ilmu tasawuf. Iman dengan yakin. Iman betul dah percaya. Yang kedua yakin. Yakin sungguh-sungguh. Allah Alam. Lepas tu dia disebut iman dengan yakin, tawakal. Tawakal yang pertama doa, bukan usaha. Usaha yang kedua doa dulu. Buat sesuatu, doa bismillah. Bismillah pada dah yakin, InsyaAllah bi'idillah. Lepas tu usaha tadi kena berusaha InsyaAllah. Melakukan sesuatu, doa dulu. Memula pekerjaan bismillah, baca doa Allahul Latifun. Ikutlah doa apa yang kita sudah belajar dan yakin dengan apa kita belajar, iaitu disebutnya cahaya. Macam kita sembahyang kita ni tuan-tuan, yakin, bukan setakat percaya tapi yakin sungguh-sungguh. Ustaz datang buat apa? Cari penyakit datang musim-musim ni. Dah yakin sungguh-sungguh di sebalik apa yang berlaku dalam kehidupan kita semua tertakluk pada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut yakin sungguh-sungguh. Dia disebut iman tu. Iman tu ada cahaya tu, iman dengan yakin insya-Allah. Dan lagi pula ditambahkan, ditafsirkan, diterjemahkan dengan tiap-tiap mungkin itu mengkehendaki ia akan suluhi jua. Sebab apa? Kerana bahawasanya tiada ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis dengan tiap-tiap mungkin. Kenapa? Kerana mungkin yang ta'alluq oleh ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya itu seperti iman bagi Abi Jahal. Tiada ta'alluq ia dengan dia. Batu perbahasan disebut oleh musannif iman bagi Abu Jahal. Abu Jahal ini ketiada wujudnya iman, tiada ta'alluq ia dengan dia. Akan yang demikian ta'alluq itu, dan jika ta'alluq ia dengan dia akan sebagai ta'alluq suluhi qadim sekalipun. Allah A'lam. Kenapa kita sebut bahawa tiada ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis dengan tiap-tiap mungkin. Kenapa? Mungkin itu yang ta'alluq itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu disebutnya banyak perbahasan nama-nama Allah. Allah nukil dalam Al-Quran Allah, innallaha alimun khabirun. Allah maha mengetahui lagi mendalam, maha. Sebab apa? Dia berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Dan dengan inilah dihimpunkan antara khilaf pada keadaan yang makhdud ataupun tiada makhdud. Itu ditentukan ataupun tidak ditentukan. Maka ditanggungkan, diletakkan pada yang pertama itu, yakni makhdud, itu atas ta'alluq suluhi qadim. Dan kedua itu, yakni tiada makhdud, tiada ditentukan, ia ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Maka kesimpulan oleh ulama bagaimana? Maka hasil bahawa bagi qudrah itu dua ta'alluq. Salah satu daripada keduanya ta'alluq suluhi qadim, dan yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Tetapi ini atas jalan ijmal. Ijmal ni umum, global, secara terbuka lah. Iaitu dimasukkan kepada jalan ijmal suluhi qadim tanjizi hadis. Macam yang sebut tadi lah, COVID-19 dah ada belum? Suluhi qadim. Sudah terlaksana belum? Kita tak nak tahu sebelum ni. Berapa ni? Sebab apa? Dia berada pada tanjizi hadis. Terlaksana baru nampak, baru ada. Adakah tidak ada sebelum ni? Sudah ada. Macam mana kita tahu ada tak ada? Sebab kita bersandarkan kepada kekuasaan Allah dalam sifatnya bagaimana? Suluhi qadim, patut ada lama dah. Faham? Apa dah? Tentu. Itu kita ada. Dia pun tak kata mana ada sebelum ni. Itu kita sebutnya tak kena. Sebab apa? Dia sudah menidakkan kekuasaan tadi. Faham? Ada tu makhluk ciptakan, mana boleh? Mustahil lah. Patut kita bincang bila disebut hukum-hukum, patut kita mengaji hukum akal sebelum ini. Akal yang menterjemahkan, yang mentafsirkan. Sebab hukum ni dia sentiasa berulang-ulang kali, dia akan mengaitkan, menggandingkan. Itu hukum. Macam mana boleh ada? Sebab sekian-sekian. Macam mana dia boleh berlaku? Sebab sekian-sekian. Mesti punca sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu hukum. Dia beza dengan syarak. Kalau hukum syarak, dia lebih kepada yang dia terhenti kepada yang menghantarkan dia. Itu hukum syarak. Hukum syarak ni maksud dia terhenti kepada yang menghantarkan dia. Maksud hukum kepada dia wajib. Wajib kepada dia terhenti, habis. Pada contoh dia solat fardu Jumaat, maka wajib kepada dia disebut hukum syarak, terhenti kepada dia. Hukum dia baru wajib. Tapi kalau hukum syarak juga menceritakan yang tak boleh masuk, maka gugur kewajipan solat fardu Jumaat kepada dia, maka dia wajib solat zuhur. Padahal itu beza hukum syarak dengan hukum akal. Ada. Contoh kata bagaimana? Dia tak boleh masuk sembahyang luar masjid, luar pintu pagar. Maka tak sah sembahyang dia. Maka tak perlulah nak sembahyang sangat. Ada tempat saya sembahyang luar pagar. Kata jangan sembahyang. Dia kadang-kadang bukan warga negara lah. Cakap pun tak dengar dia. Alah, dia sembahyang luar pagar. Dah tak boleh masuk. Tapi dia bersungguh bersemangat. Tak sah. Macam mana? Tapi nak ceritanya, hukum syarak tadi apa maksud dia? Dia terhenti di atas menghantarkan dia. Habis dia wajib, dia sunat. Wallahualam. Macam kita sebelah hukum syarak menceritakan kewajipan kita berbakti kepada ibu bapa. Maka terhenti pada dia. Habis dia dah. Bagi dia ada ibu bapa, kewajipan kepada dia. Tak ada ibu bapa, tak ada. Tak terhenti kepada dia. Baca dalam bab berbakti kepada ibu bapa ni, dia kena memahami dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, berbakti kepada ibu bapa, benda yang pertama kita perlu faham, dia adalah suruhan Allah, tuntutan, perintah Allah. Dia bukan sebab dia ayah ibu kita patut, tidak. Sebab berbakti kepada ibu bapa, berbakti itu suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Maka juga jaga anak bukan sebab dia anak kita jaga, sebab kita jaga dia sebab kesuruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu key point yang pertama. Betul. Kadang-kadang manusia berhujah, ayah saya tak jaga saya masa kecil, saya nak jaga dia buat apa? Tak kena. Ayah dia jaga dia, tak jaga dia, dia wajib berbakti kepada ayah dia. Sebab apa? Ia suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu key point. Awak faham ni? Saya ada baca kes Toki.
Betul ke? Wah, itu kamu pak dia, tapi saya baca komen netizen. Enggak ada apa-apa, ayah dia bukan jaga dia. Dia bukan persoalan jaga tak jaga, persoalan tadi. Dia dua hala anak dengan ibu tadi. Dia memahami isu yang pertama ialah Subhan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Itu isunya. Jadi bila mana ia saya baca tengok dia macam kesalahfahaman dalam umat kita. Tak jaga gitu. Jadi dia balik gitu. Faham tak? Dia sebenarnya kewajipan tadi ikut tentang jaga tak jaga wajib buat. Sebab apa? Ia suruhan Allah, tuntutan, suruhan, kewajipan. Kena buat kan? Apa ni? Itu beza tuan-tuan. Kita jaga anak bukan sebab dia anak. Walaupun anak betul lah anak kita, tapi kita jaga tadi, memahami yang pertama itu kewajipan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kita semayang sebab bukan sebab rajin. Kita semayang sebab apa? Suruhan perintah Allah. Betul? Bukan sebab rajin, itu mudah bahasa dia. Itu keadaan dia. Kita berhujah, malas, tak semayang pun tak apa. Ada dia. Sebab apa? Kita sebut bukan tak nak semayang sebab malas. Sebab solat itu suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Letak itu benda yang pertama. Jadi hidup ni selesai, tenang, mudah, tak perlu faham panjang. Betul? Duduk banyak hujah. Sebab tu kita sebut buat. Macam kita sebut membuat kebaikan. Buat kebaikan disebut oleh Nabi, ia satu sedekah. Jadi buat baik tadi ia satu tuntutan. Macam kita sebut menghormati kepada yang lebih kaya. Kita hormat bukan sebab dia kaya tuan-tuan, sebab dia manusia, sebab menghormati tadi ia suruhan Allah. Itu key point ni. Ikutlah siapa pun. Faham ni? Saya sebut bahawa sebab kisnya sebab dia macam ada satu manusia dia tak fikir mana kekuasaan Allah. Maka dia bentuk dalam sifat akhlak. Maka jadi pincang. Dia tak hirau dah. Aku hormat dia sebab dia kaya. Jadi dia tak nampak dah kekuasaan Allah tadi. Dia hormat dia kaya ke dia miskin dia. Sebab apa? Itu suruhan Allah, tuntutan. Sebab apa kita sebut tuntutan suruhan tadi? Sebab ia menceritakan bagaimana kita beriman kepada kudrah, berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faham dia? Itu kaedah dia. Yang 4 suluhi qadim tanjih hadis itu cerita lain pula. Tapi nak ceritanya pemahaman yang pertama lah. Baik. Dan ada pun atas jalan tafsir maka baginya 7 ta'alluq. Ada 7. Pada kaedah tafsir terperinci detail. Kalau ijma 2 sahaja, suluhi qadim dan jizi hadis. Kalau tafsir ada 7. Terperinci lah. Cuma saya pesan awal-awalnya perbahasan ini kita belajar untuk lebih lihat mendalam. Mana qabdah, itu sebut qabdah tadi, genggam tadi, Allah tahan tadi. Baik. Yang pertama suluhi qadim. Suluhi qadim. Dan iaitu patutnya pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan. Suluhi qadim. Ada atau tidak? Sudah ada. Suluhi qadim. Dan keduanya, keadaan mungkin itu pada barang yang lagi akan datang dahulu daripada wujudnya di dalam genggaman qudrah. Dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau dikehendakinya, Allah tadi mengekal Allah akan dia atas adamnya. Tadi suluhi qadim, mengadakan dan mengadamkan. Step yang kedua, dia baginya satu bentuk keadaan mungkin yang Allah tadi sebelum wujudnya, daripada wujudnya tadi dalam genggaman qudrah. Bergenggaman qabdah lah. Dengan makna jikalau dikehendaki Allah, berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan Allah akan makhluk tadi atas adamnya, mengekalkan atas ketiadaannya. Dan jikalau mengkehendaki ia mengadakan ia akan dia dengan dia, dan itu setengah daripada berapa bahagi ta'alluq qabdah. Allah Ta'ala tak ada dia sebelum ni, tak ada.
Dia ada tak ada? Wallahu a'lam, tiada. Tiada tadi, Adam tadi semua berada dalam kuasa Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kekal qabdah, tak boleh lahir lagi dia. Ke situ. Faham ni? Allah genggam. Lama mana? Tak tahu. Qabdah genggam. Ada pada dia, ada nanti dulu nampak lagi. Ada bila 2 tahun akan datang. Macam tu. Faham ni? Ada sebut ta'alluq qabdah. Lepas tu pasangan bila lambat dapat, dia sentiasa kena melihat kekuasaan Allah. Kuasa melihat, sentiasa melihat kepada kekuasaan Allah. Sebab apa? Ta'ala qabdah. Ya Allah, di atas sifat kekuasaan-Mu yang maha hebat, ya Allah, izinkan kepada kami, ya Allah, keturunan yang soleh-solehah, ya Allah. Macam dia disebut, bukan pembahasan dikurniakan anak semata-mata. Anak yang ada pada kita Allah kurniakan. Kita juga doa kepada Allah, ya Allah, baikilah, elokkanlah, solehkanlah keturunan kami, ya Allah, menjadi suatu keluarga yang soleh-solehah di sisi-Mu, wahai ya Allah. Ya boleh jadi pada ketika ini qabdah, Allah tahan. Kenapa tak jadi baik keluarga? Faham ni? Tak jadi baik. Hakikatnya baik dah, baik. Tapi genggam, kenapa tak jadi baik? Sebab apa? Allah nak melihat ni. Allah bukan lihat. Allah menyusun atau sifat kehidupan kita, Allah menahan seketika. Allah tahan. Macam bab kaitan pada persoalan rezeki, tuan, harta, soalan macam tu. Kenapa tak kaya weh? Macam tu. Kenapa tak kaya tu? Tak ada orang soal kenapa miskin. Tak ada orang suruh ni miskin jadi kaya semua. Macam kenapa tak kaya? Tu kita pujuk hati tu, pujuk hati dengan landasan iman. Pujuk hati. 4 bulan saya tak kuliah. Tak tahu pun ni nak buat apa. Allah. Betul. Tak tahu. Tapi pujuk hati dengan landasan iman. Qabdah, Allah tahan. Bila Allah tahan, kita jujur sifat iman kita kepada Allah. Allah mudahkan sifat laluan kehidupan kita. Qabdah, atau kena faham ni. Kena faham. Jangan pula takwil. Allah, bila nak dapat ni. Lambat ni. Tak cukup ni, kenapa? Dia datang sifat sangkaan tadi yang kita sebut bahawa dia sikit sebanyak boleh memotongkan sifat iman. Apa saya sebut cahaya tadi? Iman dengan yakin. Iman dengan yakin. Maka dinamakan ta'alluq qabdah. Dan ketiga, mengadakan alih Allah Ta'ala akan suatu dengan dia. Mungkin tadi pada barang yang lagi akan datang. Yang akan datang tadi disebut bagaimana? Dan itu setengah daripada segala bahagian disebut ta'alluq tanjizi hadis. Contohnya mati, meninggal. Maka akan datang, akan diadakan oleh Allah. Lepas dia sudah berlaku, dia hidup, maka akan ada mati. Mati kali pertama disebut ta'alluq tanjizi hadis. Bila meninggal, wallahu a'lam, tak tahu. Itu disebut ta'alluq tanjizi hadis. Tanjiz hadis terlaksana. Kita tahu kita bina mati, tuan-tuan. Tapi minta bahawa umur kita sentiasa diberkati oleh Allah, dimanfaatkan dengan sepenuh kebaikan. Itu kaedah dia. Jangan minta panjang. Itu bahasa tak sama. Minta apa cantik dah. Sebab apa minta panjang umur ni? Umur tak panjang dah tu. Umur kita panjang tu, umur kita tak panjang dah umur kita. Berapa banyak kita tahu, 50 ke 60, 70 ke 80 tak tahu. Tapi kita minta umur kita 90 tahun. Tapi 90 tahun ia umur yang diberkati oleh Allah, ada manfaat. Itu poin ni. Kalau minta panjang umur, nak tambah berapa tahun ni? Contoh jadi bahasa je lah. Takkan tahu 10 tahun, tak tambah dah, tuan-tuan. Dia 90, 70. Tapi kita minta setiap masa yang ada pada kita sentiasa diberkati oleh Allah. Dan keempat, keadaan mungkin pada ketika wujudnya itu di dalam genggaman qadar, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau mengkehendaki ia atas mekal, nak kekalkan dia, nescaya mekal ia atas wujudnya. Dan jikalau mengkehendaki ia mengadamkan dia, nescaya mengadam ia akan dia. Allah akan mungkin tadi dengan dia. Dan itu setengah daripada bahagi itu disebut ta'alluq qabdah. Contohnya hidup ataupun mati. Hidup ataupun mati. Contoh dia ni hidup tapi sakit, mati bila tak tahu. Ada orang tanya bila nak mati dia ni. Nama tu nazak. Betul, nazak nama. Persoalan nazak ni satu hari ke. Hidupan ni kan.
Tuan tak sejuk ke? Ada kehidupan ni, hidup ataupun mati kan. Ikut dengan buku-buku, hidup ataupun mati. Dia 45 hari dia rasa sejuk Dan yang kelima, mengadamkan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia. Dan disebutnya bahagi itu disebut ta'alluq, dan iaitu setengah daripada bahagi ta'alluq tanjizi hadis. Mati, maka matilah dia. Wallahu a'lam. Baik.